dia memang tak sama dengan terusir yang dalam tenggelamnya kapal Van der Wijk tu, memang tak sama. Assalamualaikum, selamat sejahtera, selamat datang ke channel Syed Diden Sembang. Terima kasih kepada anda yang menonton video saya. Teruskan like, share dan subscribe. So untuk hari ini kita akan sembang santai tentang sebuah buku yang saya dah beli, saya dah baca dan saya nak share sedikit sinopsis dan juga review tentang buku ni, iaitu buku Terusir. Okey, ini buku dia. Buku Terusir karya daripada Hamka. Yang mana tak kenal Hamka ni tak tahulah nak cakap apa kan. Hamka ni memang hebat lah. Antara filem-filem hebat yang pernah dikeluarkan dan karya yang hebat pernah dihasilkan dalam novel adalah Tenggelamnya Kapal Van der Wijk. Daripada novel telah pun difilemkan, memang meletup, cerita dia memang terbaik. So saya pun dapatkan sebuah buku Terusir karya Hamka. Okay, first saya nak explain tentang ramai orang salah faham yang buku ni adalah siapa yang dah tengok Tenggelamnya Kapal Van der Wijk, dia mesti tahu ada satu scene Zainuddin tulis cerita ataupun novel Terusir dalam cerita tu. Ramai yang ingat apa yang Zainuddin tulis dalam tu adalah novel ni. Sebenarnya bukan, dia tidak sama. Novel ni tak sama dengan cerita Tenggelamnya Kapal Van der Wijk tu. Memang tak sama langsung. Ini adalah Terusir yang lain yang ditulis oleh Hamka. Dalam Tenggelamnya Kapal Van der Wijk adalah Terusir yang ditulis oleh Zainuddin dan ejaan dia pun lain. So buku ini kita tengok cover luar dulu apa semua kan. Saya beli daripada Jejak Tarbiyah, pergi dekat Shopee diorang, banyak buku karya-karya Hamka dan buku-buku lain yang korang boleh dapatkan. Harga RM25. Buku ni first kali saya tertarik kerana cover dia. Lukisan dia sangat cantik dan memang menggambarkan tentang cerita ni lah, memang terusir lah. Kan? So saya baca sikit apa yang ada di hadapannya. Dikutuk perempuan itu, ditimpakan segala macam kesalahan kepadanya, dikatakan dia wakil iblis, perdayaan syaitan, padahal lelaki itu yang lebih iblis. Awal-awal lelaki dah salah kan. Bukan itu isu dia. Isu dia adalah nanti saya akan share sinopsis di dalam dia. So belakang ni ada sedikit sinopsis dia, sinopsis ringkas, saya bacakan. Terusir bercerita tentang seorang perempuan bernama Mariah. Hidup Mariah hancur apabila fitnah melanda rumah tangganya hingga suami sendiri mengusir keluar dari rumah mereka dan memisahkan dia dengan anaknya, Sofian, yang masih kecil. Langit tidak selalu cerah. Mariah dianiaya oleh suami keduanya dan akhirnya hidup melarat sehingga terpaksa menjadi seorang pelacur. So daripada situ korang dah boleh nampak lah rentetan cerita dia adalah tentang seorang perempuan yang diceraikan kali pertama, berpisah dengan anak, diceraikan kali kedua oleh suami kedua sehingga terjebak ataupun termasuk ke dalam kancah pelacuran. So itu adalah secara ringkasnya cerita dia. So buku ini adalah cetakan pertama pada tahun 2019, cetakan keempat pada tahun 2021. So saya rasa yang saya beli adalah 2021. Cetakan keempat, dia ada berapa muka surat? Dia ada 130 muka surat. Yang cerita lah, yang belakang ni ada sikit-sikit lagi. Dia ada gambar-gambar macam ni juga. Adalah tak banyak gambar-gambar, banyak novel lah. Lepas tu belakang ni adalah keluaran lain daripada Jejak Tarbiyah. So ada sedikit bahagian yang penulis ataupun penerbit menyatakan ini adalah bukan daripada Terusir Zainuddin. Ini dia tulis muka surat yang awal sekali, pengantar penerbit Jejak Tarbiyah. Saya bacakan. Terusir terbit pada tahun 1940. Asalnya merupakan himpunan cerita dalam majalah Pedoman Masyarakat yang dipimpin oleh Buya Hamka. Kemudian ia dibukukan oleh toko buku Syarkawi Jakarta. Terusir yang ini bukanlah sama dengan Terusir karya Zainuddin yang popular dalam Tenggelamnya Kapal Van der Wijk. Terusir itu hanya watak fiksi yang diwujudkan dalam novel agung yang juga dikarang oleh Buya Hamka. Ejaan Terusir Zainuddin tu Terusir.
terusir, ejaan macam ejaan lama lah. Okay, yang ni terusir, T-E-R-U-S-I-R. So ejaan dia memang lain. Dan penerbit pun dah menyatakan yang bukanlah cerita yang sama, cerita yang lain. So apa perincian cerita di sinopsis yang lebih dalam lah selain daripada yang belakang ni? Cerita dia adalah mengisahkan seorang Mariah yang difitnah telah melakukan hubungan sehinggakan suaminya menceraikan dia tanpa usul periksa. Tanpa usul periksa, suami dia menceraikan dia walaupun dia dah merayu, dia katakan dia tak buat, tak bersalah dan sebagainya, dia diceraikan. Okay? Kemudian dia pun hidup, meneruskan hidup sebagai pekerjaan sebagai orang gaji di rumah seorang yang sangat kaya, dan di sana dia menjumpai suami keduanya. Okay, suami keduanya yang juga adalah pekerja kepada orang kaya tadi. Okay, dalam perceraian yang pertama dia berpisah dengan anaknya Sofian yang masih kecil. Sofian ni tak tahu apa-apa lah, kan. So dalam perkahwinan dia yang kedua, dia juga mengharapkan kebahagiaan lah. Tetapi sebaliknya yang berlaku, dia juga bercerai kali kedua, malahan kali ini lebih teruk. Dia ditipu sehinggakan harta-harta dia juga diambil. Sehinggakan akhirnya dia terpaksa untuk meneruskan hidup, dia terlibat termasuk dalam kancah pelacuran. So dekat situlah kita dapat tengok bagaimana survive, bagaimana kuatnya pengorbanan seorang wanita nak teruskan hidup dalam keadaan sedih berpisah dengan anak, harta diambil, akhirnya tak ada pilihan lain, terpaksa masuk ke dalam kancah pelacuran. Bukanlah tak ada pilihan, ataupun mungkin ada satu pengajaran lah yang nak dikongsikan, kan, kenapa masuk ke dalam situ. Dan semasa dalam kancah pula, masuk dalam pelacuran ni, dia semakin tua, Mariah ni semakin tua, dan akhirnya berlaku pergaduhan, perselisihan faham antara Mariah dan seorang pelanggan dia lah, kan. Dan sehinggakan Mariah terlibat dalam kejadian membunuh. Okey, di pusat pelacuran tu berlakunya pembunuhan dan Mariah terlibat di dalam kejadian membunuh tu. So seterusnya, yang ni kalau saya cerita full dia jadi tak seronok lah, korang tak nak beli ke apa, kan. So seterusnya, bagaimana, adakah Mariah selamat daripada kes pembunuhan itu? Apakah yang berlaku kepada anaknya yang masih kecil, Sofian yang berpisah tu? Dapat tak Sofian bertemu kembali dengan ibunya Mariah ni? Ataupun Mariah ni telah pun dijatuhkan hukuman? Apa pula yang berlaku kepada bekas suami dia yang pertama yang menceraikan dia setelah tahu Mariah membunuh dalam dunia pelacuran ni? So selebihnya korang kena baca untuk dapatkan endingnya. Okay? Apa yang saya ceritakan tadi tu dah lebih kurang pertengahan cerita lah, kan. So apa pengajaran ataupun persoalan yang nak diangkat, nak dibawa, isu yang nak suruh kita fikirkan? Yang pertama adalah hubungan kasih sayang isteri ataupun hubungan kasih sayang ibu dan anak. Itu adalah antara perkara yang paling kuat yang dinyatakan dalam cerita ni. Sebab walaupun telah berpisah, Mariah tetap berdoa, Mariah tetap berharap anaknya yang masih kecil tu dibesarkan dengan baik. Okay? Dan endingnya memang Sofian tu menjadi seorang yang hebat, seorang yang berjaya. Tapi kejayaan seorang anak itu tidak dapat lari daripada doa seorang ibu. Itu maksudnya ibu tu macam mana keadaan dia pun, walaupun terlibat dalam pelacuran, doa ibu tu tetap hebat sehingga anak tu boleh berjaya. Itu yang pertama antara isu yang ada. Yang kedua adalah persoalan rumah tangga, di mana persoalan kepercayaan, kejujuran dan hubungan suami isteri yang kalau ada masalah jangan terus mengamuk, jangan terus mengambil keputusan yang nak cepat, nak terburu-buru lah, kan. Perlu berfikir, perlu berbincang untuk menyelesaikan satu masalah. Seperti mana yang berlaku, fitnah yang berlaku kepada Mariah menyebabkan dia diceraikan. Sedangkan kalau mungkin hal itu diselidik, fitnah itu tidak berlaku, kan. Tetapi itu adalah perkara yang ingin diangkat. Yang ketiga adalah bagaimana peranan masyarakat membantu orang-orang susah, terutama ibu tunggal. Sebab dalam cerita ni, dia menceritakan yang orang kaya itu mempunyai tanggungjawab untuk mengambil dia sebagai pekerja, seorang ibu tunggal yang atau seorang perempuan, kan, seorang janda yang diceraikan nak meneruskan hidup, so dia bertanggungjawab. Tahu macam mana peranan masyarakat lain, kan.
Sehingga kalau boleh kita tak nak seorang tu terjerumus ke dalam pelacuran. Tapi dalam cerita ni dia menceritakan apa masyarakat buat sampai tak ada pilihan, sampai orang terpaksa masuk ke dalam kancah pelacuran. So itulah yang nak disampaikan, peranan masyarakat sekeliling. Bantu sebelum seseorang ini terjebak ke dalam bidang yang tidak baik lah kan. Dalam contoh ni pelacuran, contoh-contoh lain mungkin kalau masyarakat, kita tengok masyarakat di sekeliling kita ada orang susah, takkan dia nak sampai mencuri, merompak. So peranan kita sebagai masyarakat untuk membantu orang sekeliling kita. So itu adalah antara 3 isu besar. Selain isu-isu lain adalah pegangan agama kita juga kena kuat. Sebab dalam cerita ni juga dia macam mana pun ujian, macam mana pun dugaan, kita kena kembali kepada Allah, kembali kepada agama. Itulah Hamka kan. Dia setiap cerita dia ni, dia tak direct bagi tahu apa hadis, apa dalil, tapi dia bagi dalam kehidupan masyarakat. So kita fikir, akhirnya agama dah berpesan yang apa hukum bercerai, apa hukum memfitnah, apa hukum melacur, apa hukum membunuh, semua tu dah ada dalam agama, tapi dia bawa dalam bentuk novel. So kita fikir, sanggup ke kita sampai ke tahap itu? Sanggup ke kita sampai tahap memfitnah, tahap membunuh dan sebagainya kan? So itu antara review-review saya tentang buku Terusir ini. So kesimpulannya, saya nak suggest kepada peminat-peminat Hamka, kepada peminat-peminat novel Islamik, cinta Islamik, ni dia, dapatkan buku Terusir. RM25 je, tak mahal, korang akan puas hati. Dan saya rasa kalaulah novel ni juga dapat difilmkan macam tenggelam di kapal Vanderwijk, confirm meletup. Sebab dia ada satu mesej, ataupun dia ada mesej lah, dia ada isi yang bukanlah berat, tapi penting untuk masyarakat. Dan saya rasa benda tu sangat bagus lah kalau dibawa, disampaikan dalam bentuk filem kan. So dapatkan di Shopee Jejak Tarbiyah, jangan buang masa, sangat puas hati. Okay, so itu saja untuk video pada kali ini. Teruskan like, share dan subscribe. Kita jumpa lagi untuk video akan datang. Assalamualaikum, bye bye.